A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Ya dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berusaha pengurusi surau Timbalan, pengurusi saf kepimpinan jawatankuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya yang dikasihi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sidang jemaah sekalian. Pada malam yang mulia ini kita menyambung kitab pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin, diterjemahkan sebagai bimbingan mukmin. Kita sambung bab akhlak. Bab akhlak, iaitulah sifat yang ke-18 ataupun bencana 18. Bencana al-lisan. Muka surat 117. Bencana al-lisan, lidah, ucapan, percakapan. Sebelum ni kita menyentuh sifat ataupun bencana ataupun dosa ghibah, kemudian an-namimah. Yang terakhirnya adalah bermuka-muka. Bermuka-muka itu di antara makna an-nifaq. An-nifaq dari segi ucapan, munafik dari segi ucapan. Yang itu nombor 17. Nombor 18 adalah pujian. Pujian dengan arti ada banyak makna. Di antara pujiannya dengan makna bermuka-muka juga. Memuji yang tidak sebenar. Di situ ada makna bermuka-muka dan ada makna al-kadhibu, pembohongan. Dia puji mungkin tujuan yang tertentu, disebut benda yang tidak betul, maknanya pembohongan. Satu al-kadhib, dan ini juga di antara dosa, dosa lidah. Dosa lidah. Puji ini ada pujian yang dilarang, melampau-lampau. Yang menerima puji itu dibimbangi, dihinggapi penyakit takabur, rasa bangga, rasa hebat. Pasal apa? Orang keliling dia duk puji dia, kamu ni hebat, kepakaran tinggi, tak ada siapa boleh lawan kamu, ini you ni the next level. Dia pun rasa bergetar telinga dia. Nampak? Rasa tinggi. Kata budak muda, rasa high. High rasa. Itu boleh mencetuskan perasaan takabur, rasa hebat. Ini puji melampau-lampau. Banyak benda di dalam puji itu. Nifaq, pembohongan,
dan lainnya. Dan juga mungkin di bawah makna ghibah juga, mengumpat pun ada juga. Bila puji seseorang, dia akan bandingkan dengan orang lain. Tidak seperti dia tu. Bila tidak seperti dia tu, dia pun tambah 1, 2, 3, 4. Di situ ada unsur-unsur ghibah pula. Bila ada perbandingan. Bila unsur ghibah banding begitu, dosa tu bertindih-tindih pula. Bahaya ya, puji ini. Jadi banyak bahayanya. Disebut di sini sehingga membawa kepada 6 jenis bahaya. Banyak tu. Kita sebut tadi dah ghibah, sifat takabur, sifat riya, sifat nifaq, pembohongan lagi. Itu dah maknanya dosa itu bertindih-tindih. Apa bahaya dia? Yang pertama, kerana pujian itu mungkin membawa kepada sifat melampau. Melampau. Bila makna melampau, kita fahamlah. Membawa kepada makna tak betul. Al-israf fil madhi. Bila makna tak betul, dipanggil apa tu? Kalau tidak, al-kadhibu. Bahasa politiknya mengampulah. Mengampu itu. Mengampu pun ada unsur tak betul dah. Pasal apa seseorang dia mengampu seseorang? Dia ada tujuan dia. Untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Dan untuk dapat manfaat, dia pun ampu. Dia pun pam kawan tu. Jadi unsur banyak jenayah di situ. Membawa kepada pendustaan. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah ada sifat menunjuk-nunjuk, iaitulah riya. Sifat riya, seperti dia seolah-olah dia menunjukkan rasa sukanya kepada orang yang dipujinya. Apatah lagi kalau dalam hatinya ada simpan perasaan tak betul. Luar dia puji, dalam dia maaf ya, menyampah umpamanya. Dia pujinya kerana nak sesuatu. Bila dapat, dia pun dapat benda yang dia nak, pergi mana entah. Ada orang begitu. Jadi, makna pembohongan juga seperti yang pertama tadi. Pembohongan dari segi dia mengeluarkan, dia nak A, dia sebut B dalam hati. Mana tidak selari. Sifat nifak juga. Ia tidak selari lidah dan hati. Tidak ada sifat as-sidqu. As-sidqu ni dia kena selari lidah dan hati. Perbuatan juga. Tu tak sentuh as-sidqu dari segi akidah lagi. Kalau tak ada as-sidqu dari segi akidah, yang tu dah kafir dah. Itu baru as-sidqu dari segi ucapan, dari segi yang dia simpan dalam hati dia, dan juga as-sidqu dari segi perbuatan. Bila tiga tu selari, itulah makna as-sidqu, benar. Benar tu mana. Kalau tak selari, maknanya masih lagi berdusta. Masih lagi berdusta, walaupun nampak duk puji begitu. Dengan demikian, dia termasuk di kalangan orang yang suka menunjuk-nunjuk, lagi munafik. Tengok makna nifaq itu ada. Percakapan yang tidak sebenarnya. Dan yang ketiga, ada kalanya seseorang dia berbicara sesuatu yang dia sendiri belum mengetahuinya. Ni bahaya ni. Bila ada orang bercakap, semua dia nak bercakap. Seperti sekarang inilah. Walaupun bukan bidang dia, semua nak bercakap. Pasal apa? Ruang itu ada. Ruang itu ada. Tak ada siapa nak tegur dia. Kemudian tak ada orang tahu pun siapa yang bercakap. Jadi dia bebas. Tak ada orang tahu. Dia pun sengaja tak nak bagi orang tahu siapa dia. Bila begitu dia bebaslah nak tulis apa, nak cakap apa. Dia pun boleh buka akaun palsu begitu, nama siapa, gambar kucing mana. Kan bebas, gambar bunga ke,
Gambar je bunga, hatinya penuh dengan kebusukan. Dia pun tulis apa nak tulis. Kalau dia jujur, bertanggungjawab, letak gambar dia betul, nama dia betul, duduk kat mana, baru jujur. Kalau dah duk komen teruk-teruk, tengok gambar pun gambar kucing ke, gambar kerbau ke, memang tak betul dah. Pasal apa tak betul? Dia tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dia katakan. Maka ini di antara tandanya tak betul. Dia tak tahu apa yang dia bercakapkan. Sedangkan kita sentuh sebelum ni, setiap ucapan kita akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul, dapat pahala. Kalau benda mengarut, nauzubillah min dzalik. Jangan ingat kita boleh hanya tulis kemudian tinggal touch and go. Jangan ingat begitu. Tak ada touch and go, tak ada. Dia kita akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benda tu pula, kalau dalam medsos mungkin benda tu lama duduk dalam tu. Kalau kita tidak delete, benda tu lama mengumpat lagi. Benda yang kita sebut tadi sifat nifak lagi, lama duduk. Orang duk baca, duk share, duk komen, duk apa, dosa tu terpalit kepada orang yang pertama. Kan hanya tu. Jadi nak bercakaplah benda yang hanya kita tahu, supaya apa? Tidak tersilap. Tidak memberi huraian yang salah. Apatah lagi kalau bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Kalau bab-bab dunia tu okeylah, bolehlah dimaafkan. Bab bola, maknanya bab bola nak bagi huraian, tu tak apalah, tak melibatkan dosa pahala apa, mungkin. Kalau bab benda-benda melibatkan dosa pahala, kena cermat, hukum hakam ke, ya, dan sebagainya. Dan yang keempat, bencana keempat, mungkin sekali orang yang dipuji itu rasa gembira. Rasa gembira, padahal dia ni tidak seperti yang dipuji. Orang tu mungkin jahat, orang tu mungkin banyak dosa, orang tu mungkin orang zalim. Tapi orang duk puji ramai, dia pun perasan, aku buat ni betul bakali. Kan bahaya tu. Pasal apa? Orang duk keliling dia tu, orang panggil hawariyun, duk sekeliling dia tu, duk ampu dia. Dia pun tak rasa salah dah. Ini di antara penyebab bila dikaji timbulnya ajaran-ajaran sesat. Guru itu diampu oleh murid dia. Lalu bila ada salah, guru tak akan mengaku salah. Dia sentiasa betul. Di antara yang menyesatkan guru, anak murid dia. Anak murid dia pun kadang-kadang ada tujuan tertentu. Dia nak rapat dengan guru. Ada manfaat yang dia hendak. Dia nak rapat dengan guru. Jadi orang kanan guru ke, orang bawahan guru ke, orang kepercayaan guru dia ke, ada manfaat yang dia hendak. Ada pangkat, ada gelaran, ada apa yang dia hendak tu. Lalu dia pun ampu guru dia. Makinlah sesat guru dia. Tak nampak salah. Itu di antara timbul puncanya. Dia beri gelaran yang hebat-hebat. Setinggi gelaran dia beri. Tuan apa semualah. Tuan guru yang maha hebat, yang maha alim umpamanya. Contoh. Gelaran yang menyebabkan tidak sesuai dengan pangkat sebagai seorang manusia. Begitu. Jadi timbullah ajaran sesat. Padahal orang yang dipuji itu tidak seperti yang dipuji. Itu lagi bahaya. Juga di situ ada makna pendustaan. Pendustaan. Itu dia. Oleh sebab terus menerima pujian, maka dia tidak mengetahui kekurangan dan kesalahannya, akhirnya meneruskan perbuatannya itu, dan dia menganggap dia sentiasa benar. Sentiasa benar. Walaupun seseorang itu dia tahu buat benda-benda yang menyalahi syarak, tetapi yang tu dia diamkan.
dia diamkan. Jadi orang puji itu dia nak sesuatu. Tengok, itu ada unsur-unsur al-kadhib ataupun pendustaan. Kata Hasan Basri, dia kata apa? Barang siapa yang mendoakan kepada orang zalim agar umurnya panjang, maka dia telah mencintai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tu yang jenis pengampu tadi. Jadi dia memuji, memanggil, sedangkan pemimpin tu contoh seorang yang zalim, seorang yang khianat kepada rakyat, tapi letak gelaran sebagai khalifah. Kan bahana tu. Khalifah. Kan bahana tu. Satu pembohongan. Dia pun rasa seronok, ya. Tambahan pula agamawan duduk sekeliling dia. Duduk sekeliling dia, mengampu dia dan sebagainya. Lagilah seronok dia. Itu satu bentuk penipuan yang berlaku. Adapun bahaya yang berkaitan dengan orang yang dipuji ada dua. Yang pertama, menimbulkan perasaan angkuh pada orang yang dipuji. Orang yang kena puji itu ada rasa takabur yang kita dah sentuh tadi. Rasa hebatlah. Kalau orang yang dipuji itu, ya dia boleh kawal, mungkin selamat. Tapi payah sifat manusia ni bila dipuji dia rasa seronok. Normal manusia bila dipuji rasa seronok, bila dikecam dia rasa down. Itu normal manusia. Dalam seronok itu dipuji, kita wajib mengawal hati kita supaya apa? Tidak dihinggapi penyakit takabur. Tidak dihinggapi penyakit takabur. Dan kita nak puji orang pun berpada-pada. Boleh puji, satu kalam, satu bicara yang bagus memuji siapa-siapa. Tapi jangan melampau. Jangan melampau. Pujian ini boleh memberi semangat untuk bekerja, untuk beribadat. Tetapi jangan melampau-lampau. Dan kita yang menerima pujian, boleh terima pujian, tetapi dalam masa yang sama kena jaga hati supaya tidak dihinggapi penyakit takabur. Tu besar tu. Payah juga tu. Dan menyebabkan orang itu berasa bangga pada dirinya sendiri. Angkuh dan bangga pada diri sendiri adalah perkara yang merosakkan jiwa seseorang. Bila dihinggapi takabur ni penyakit yang besar. Penyakit yang besar. Hanya Allah sahaja namanya Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Makhluk tak boleh. Makhluk tak boleh. Al-Kibru ni adalah pakaian Allah. Al-Kibru ridai, pakaian kebesaranku. Barang siapa nak pakai pakaian kebesaranku, khasamtuh, aku akan hapuskan dia. Amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dipuji itu biasanya berasa senang dan gembira. Ini menyebabkan dia lalai dan leka. Dia leka untuk mencari kelemahan diri dia, keaiban diri dia, dan dia akan rasa sempurna. Dia rasa sempurna sifat dia. Pasal apa? Tengok orang dia puji, dia pun lalai, seronok, rasa seperti berasa di awal-awal begitu seronok. Itu menyebabkan lalai daripada tengok keaiban diri sendiri. Padahal kita ni disuruh supaya tengok kecuaian diri kita, mencari keaiban diri kita. Banyak benda lah dari segi ibadat. Solat sebagai contoh yang mudah. Hari kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Sepatutnya fokus itu, khusyuk ke tidak dalam solat, hati ke mana, fikiran duduk kat mana. Di dalam kita buat kerja, keikhlasan.
Tu semua tu mencari keaiban. Bila ada ramai orang duk puji, jadi seseorang itu mungkin dia lalai untuk meneliti keaiban diri dia sendiri. Untuk buat apa? Postmortem kepada ibadat yang dia lakukan. Kita dah nak bulan puasa dah. Malam ni nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Makna 15 hari lagi. Besok 15 Sya'ban. Di antara malam-malam yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i maqbul doa, ialah malam al-lailah min nisfi Sya'ban. Lailatu nisfi Sya'ban. Di antara malam-malam yang maqbul doa. Jadi kita nak puasa dah Ramadan. Jadi kena buat postmortem Ramadan sebelum ni. Cari apa dia kekurangan untuk diperbaiki. Tu sepatutnya. Kalau lalai kerana biasa dengan pujian, rugilah dia, ya. Maka dari itu, sekiranya pujian itu tidak akan mengakibatkan bahaya, baik yang memuji atau yang dipuji, maka hukumnya harus, yang kita sebut tadi, puji memuji benda yang bagus, memberi semangat, menunjukkan kecintaan kepada sahabat kita, menunjukkan betulnya cara bersahabat, puji memuji itu. Tetapi jangan terjerumus kepada lembah pendustaan, nifak, cakap bohong ataupun melampau-lampau. Jangan sampai begitu. Puji itu boleh, tapi berpada-pada dan hukumnya adalah harus. Bahkan kadang-kadang menjadi sunat. Tengok, jadi sunat. Bila dipuji, orang tu lagi semangat untuk bekerja, untuk beribadat. Maknanya di dalam hati dia tidak berbekas sifat-sifat takabur, sifat riak, tak ada. Dan kita yakin sahabat kita yang kita puji tadi tak akan takabur, tak akan rasa hebat dengan pujian yang kita lontarkan. Sunat kita puji. Dengan pujian itu mungkin boleh merapatkan al-ukhuwah al-islamiyah. Rasa seronok. Jumpa lama-lama sahabat lama tak jumpa, alhamdulillah, makin sihat hantar, ya. Makin sihat hantar, dia pun seronok. Kan rasa seronok itu, tanpa melampau-lampau. Itu pujian dah. Sihat nampak hantar, alhamdulillah. Cantiknya baju hantar, alhamdulillah. Baju je cantik tu, tak tahu lagi, marah pula dia. Pujian itu merapatkan. Kadang-kadang boleh menjadi sunat, ya. Tengok siapa-siapa sahabat kita kan dah berumur semua, dah putih dah, janggut putih, misai putih, rambut putih, kening pun putih. Haji munawwar, haji bercahaya, haji dia pun seronok, tak rasa tua. Munawwar, Arab dia jumpa sahabat dia, munawwar anta, munawwarin maknanya bercahaya. Munawwarin, munawwar mana bercahaya. Tengok, mana ceria. Akan pujian, seronok, merapatkan al-ukhuwah al-islamiyah. Boleh membawa kepada hukumnya sunat. Ya. Orang yang menerima pujian, ya, janganlah lupa daratan disebabkan pujian itu. Mana sederhana, sesederhana. Sebaliknya hendaklah dia terus menjaga dirinya, terutama dari bencana takabur, megah, bangga diri, dan juga bersifat lalai ataupun leka untuk mengkaji keburukan dirinya sendiri. Jadi kena ingat, walaupun dalam keadaan boleh harus puji, tapi kita kena jaga hati itu menerima pujian, daripada dihinggapi penyakit tadi, takabur, nifak, rasa megah, rasa sempurna. Mana ada orang sempurna atas dunia ni? Tak ada. Tak ada sempurna. Walaupun dia ni hebat macam mana pun, tak ada sempurna. Walaupun dia ni tahu banyak benda, tapi dia tak tahu semua benda. Jangan fikir dia tahu semua benda. Walaupun dia pakar bidang apa, kepakarannya diakui,
terima apa award, terima apa. Mungkin dia tahu banyak benda dalam bidang dia, tapi dia tidak tahu semua benda. Ada kesilapan. Pasti ada kesilapan. Itu maknanya kita ni tidak sempurna. Pasal apa? Al-kamalu lillah. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak adalah kita nak sebut Mr. ataupun Miss Perfect, tak ada. Ya, atas dunia ni. Kita akan jadi perfect dengan izin Allah bila dah menghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah masuk syurga, insya-Allah barulah Miss ataupun Mr. Perfect ataupun Mrs. Perfect. Baru jadi perfect. Tak ada kekurangan apa-apa dah. Ya, tak ada sakit pening, tak ada demam, COVID pun tak ada lah dalam syurga. Makan minum pun bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga. Mana atas dunia ni kita makan minum mungkin kerana lapar, dahaga, kerana penat. Dahaga, penat lagi. Di syurga tak ada penat, tak ada apa dah. Tak ada pantang larang, tak ada apa. Itu barulah sempurna. Itu barulah sempurna. Kita bila kerja kuat sikit penat, mana ada perfectnya. Bila makan lebih sikit, tersilap makan, dah cari tandah dah. Mana perfectnya. Kemudian yang keluar tu pula baunya busuk. Mana perfectnya. Teratuk kepala sikit dah bengkak dah. Dah beromor begini, tersilap berpaling sikit meletup pinggang. Omor begini ni. Tu kena cermat, mana perfectnya. Dalam pada begitu pun tak rasa hebat lagi. Tu lemahnya manusia. Walaupun orang duk puji dia, tapi dia kena ingat kepujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun baca alhamdulillahi rabbil alamin. As-sana'u walhamdulillah. Pujian hanya milik Allah semesta alam. Jadi puji kepada manusia ini puji pinjaman. Puji pinjaman. Puji yang sebenarnya milik Allah ya subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkata, apabila mendengar, dia kata apabila mendengar orang memujinya, Sayyidina Ali ni, ya Allah berilah saya pengampunan mengenai apa-apa yang tidak diketahui oleh orang itu. Bila orang puji dia, janganlah saya diambil tindakan atau diseksa dari apa-apa yang mereka ucapkan. Jadikanlah saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Dia dengar bila orang puji dia, ini dia kata, ya Allah, kalau dia puji ni, apa yang dia tidak tahu, yang sebenarnya aku buat, berikanlah pengampunan kepada aku. Kemudian jangan kamu ambil salah kepada dia yang tak tahu. Kepada tak tahu. Kemudian jadikanlah aku lebih baik berbanding daripada apa yang dia puji. Itu doa. Itu doa. Kalau silap, ampunilah ya Allah. Dia puji. Kemudian jadikanlah dia lebih baik daripada apa yang dia sebut. Tu Sayyidina Ali setiap kali orang duk puji dia, itu yang dia doa. Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang memuji itu jangan tergesa-gesa dengan pujiannya. Maknanya kena berpada-padalah ya, kalau nak memuji pun. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang memuji orang lain. Lalu Umar bertanya, apakah saudara pernah bermusafir bersama orang itu? Dia menjawab, belum. Belum lagi. Dia bertanya lagi, apakah saudara pernah bergaul dengannya dalam bai'ah atau muamalat? Pernah tak berurusan dengan dia? Kawan tu jawab, belum. Apakah saudara ini tetangga dia yang tengok dia siang malam pagi petang? Kemudian jawab, belum. Kata Umar, demi Allah, ya, saudara belum mengenal lagi dia. Tengok, kamu nak puji siapa-siapa tu, pernah tak kamu safir dengan dia, tengok macam mana perangai dia? Tak ada. Kamu jiran dia ke? Tak ada. Pernah berurusan dengan dia? Tak ada.
Kamu tak tahu lagi dia. Itu di antara sebab kita nak kenal seseorang, kena biasa musafir. Baru tahu dia, budi pekerti dia, warna dia, baru tahu. Bila belum tu, kamu tak kenal lagi. Jadi simpan dulu puji tu. Simpan dulu. Jangan lebih, jangan melampau. Tengok Umar bin Al-Khattab sebut begitu. Jadi kena berhati-hati. Dalam sebuah hadis disebutkan, in kana ahadukum la budda madihan akhahu falyaqul ahsibu fulanan wala uzakki 'ala Allahi ahada. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Dunya. Jika seseorang kamu terpaksa juga puji saudaranya, hendaklah dia berkata, saya anggap si fulan itu begini baik dia, tetapi saya tidak mensucikan seseorang pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna apa? Allah Maha mengetahui. Di sisi sangka baik saya, dia ni baik, tapi hakikatnya Allah yang Maha mengetahui. Itu paling selamat, jujur, paling selamat. Disebut begitu. Habis bab tu. Seterusnya nombor 19. Kesalahan di dalam perbicaraan yang ganjil-ganjil. Yang ganjil-ganjil, iaitulah berhubung dengan beberapa perkara. Di antaranya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Imam An-Nasa'i, la yaqul ahadukum ma Allah wa syi'ta walakin liyaqul ma Allahu thumma ma syi'ta. Janganlah seseorang dari kamu berkata, itu sudah dikehendaki oleh Allah dan engkau kehendaki, tetapi hendaklah dia kata, itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah, kemudian engkau pun menghendakinya. Jadi apa makna dia? Semua yang berlaku atas dunia ni kehendak Allah, bukan bersama kehendak kita dan Allah. Pasal apa? Bukan semua yang kita hendak ini akan berlaku. Pasal apa? Bukan semua yang kita hendak tak akan berlaku. Pasal kudrat kita terbatas. Kita miliki itu terbatas kudrat. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia hendak. Pasal apa? Kudrat Allah tidak terbatas. Maha berkuasa. Kalau tanya kita hendak apa, banyaklah kita hendak. Kalau senarai, tak habislah apa yang kita hendak. Tapi adakah semua itu boleh kita laksanakan? Tak boleh, pasal kudrat terbatas. Jadi apa yang berlaku yang kita hendak itu berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan. La tataharraku zarratun illa biidznillah. Satu zarrah sekecil mana pun, satu benda sebesar mana pun tidak akan bergerak ataupun tidak akan diam melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Zarah yang kecil yang nampak tak nampak itu tak akan berlaku. Apatah lagi yang besar. Tak akan bergerak, tak akan diam. Tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua atas dunia ni lah. Yang kita nampak ataupun kita tak nampak, ya. Kerana ucapan di atas menunjukkan persamaan, menyamakan kedudukan Allah dengan manusia adalah salah sama sekali. Kehendak kita nak banding dengan kehendak Allah, serentak berlaku, tak mustahil. Maknanya kehendak kita ini terjadi apa yang kita hendak berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin dia baru berlaku. Jangan bersandar kepada kudrat kita. Kita buat sehingga lupa, ya, kudrat ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lupa tu takabur dah. Inilah hasil daripada perancangan kita, daripada plan kita, strategi kita yang berbekalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lupa nak sebut biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Bila tak ada tu, tu takabur. Itu ucapan yang amat murka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan kehendak Allah. Biiznillah, kena ajar tu ucapan kita bila kita membuat suatu benda pencapaian apa-apa. Nampak gah, nampak besar pencapaian.
Jangan pernah lupa untuk sebut semua ini dengan izin Allah. Itu baru tanda jiwa beragama. Baru nampak pendidikan seseorang itu. Jiwa dia ke mana? Mesti semua ni berlaku walaupun usaha kita hebat, kita ada kepakaran, kita ada kemudahan, peralatan yang canggih. Akhir sekali semua itu dengan izin Allah Ta'ala. Kita hanya merancang, yang menentukan berjayanya kita ataupun tidak dengan izin Allah. Kena sebut begitu. Barulah jiwa tu jiwa agama. Betul jiwa tu. Tu dia. Ibnu Abbas berkata, inna ahadakum la yushriku hatta yushrika bikalbihi fayaqulu laulahu la suriqna lailata. Kata Ibnu Abbas, seseorang daripada kamu akan berbuat syirik sampai pun dia menjadi musyrik. Ada syirik berlaku dengan sebab anjing yang duk jaga dia. Anjing duk jaga dia. Duk jaga harta dia, jaga kebun dia ke. Dia kata apa? Kalau tak ada anjing ni, habislah kita kecurian malam tadi. Lupa nak sebut biiznillah. Jangan syirik. Duk sandar kepada kita selamat dah ni, gerai apa, double gerai rumah kita. Kemudian atas tu pula itu dengan alam sistem. Tak ada apa dah. Selamat, kita boleh tidur nyenyak sampai ke subuh boleh tidur. Siapa nak masuk? Semua protected. Duk sandar kepada gerai yang double gerai. Kemudian apa lagi? Alam, apa lagi tu? Sehingga lupa dengan perancangan biiznillah, dengan izin Allah. Nampak? Jadi situ dah ada unsur kesyirikan. Kesyirikan. Kalau betul-betul lupalah. Kalau sekadar bercakap, dari segi adat, itu diberi kemaafan. Itu pun bagi yang belajar agama, tak bagus lagi itu. Kita ambil ubat, alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Ubat ni baguslah, mengikut testimoni kawan-kawannya bagus, boleh merawat penyakit A, B, C, D. Boleh sembuhlah. Saya ambil makan 2, 3, 4 kali, dah rasa reda. Biiznillah, kan cantik itu. Biiznillah, kan cantik itu. Walaupun ubat itu diakui, dengan ujiannya, klinikal apa semuanya diakui, tetapi cantiknya kita sebut biiznillah. Kita ambil vaksin. Cara bertawakal dengan izin Allah, mudah-mudahan kita ini dilindungi. Ataupun kalau kena pun ringan, stage 1, 2 saja dengan izin Allah. Kan cantik itu. Baru betul dari segi akidahnya. Tengok. Ibnu Abbas kata kalau tidak, dah syirik dah kamu ni. Dah syirik dah kamu ni. Tengok, jaga ucapan itu supaya benar-benar menggambarkan jiwa kita ini jiwa jiwa agama. Itu cara ucapan. Jadi kita nak azan, jadi kita tangguh dulu. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.